Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Baik, untuk blok terakhir ini kita semarakkan rasa kecintaan kepada rukun negara dengan membincangkan topik berkaitan dengan rukun negara. Jadi untuk kupasan ini, kita terus saja bersama dengan Syahir Adnan, Ketua Pemuda Dewan Pemuda Ikatan Malaysia DPIM di talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum Syahir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita nak bercerita berkenaan dengan rukun negara ni. Mungkin Syahir boleh kongsikan tentang makna di sebalik 5 prinsip rukun negara bagi pendengar Syahir sendiri. Silakan. Baiklah, terima kasih Fazli. Terima kasih bernama juga. Bulan ini merupakan bulan bersejarah kerana bulan ini usia rukun negara memasuki separuh abad, iaitu 50 tahun. Kita harus lihat kembali kepada sejarah. Pada tahun 1969, 13 Mei, berlaku rusuhan kaum. Dan ini merupakan detik yang pahit kepada negara kita. Ini merupakan peristiwa hitam kepada negara kita. Dan kerajaan pada ketika itu, kerajaan perikatan menyatu padukan rakyat melalui rukun negara. Jadi ironinya, 50 tahun ke hadapan iaitu sekarang, kerajaan Perikatan Nasional, nama yang sama, Perikatan Nasional kini bertanggungjawab untuk mengembalikan kegemilangan rukun negara dan memperkasakan rukun negara di negara kita. Jadi rukun negara ini adalah nadi kepada perpaduan negara, Fazli. Saya ingin menyatakan sedikit berkenaan dengan rukun negara. Kita semua tahu 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip pertama ini, kepercayaan kepada Tuhan, seharusnya dinyatakan kerana ianya menyatu padukan hubungan antara kaum. Sebab apa? Setiap agama mengajar penganutnya untuk menjaga hubungan antara manusia. Jadi tidak ada agama yang mengajak berlaku permusuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjaga kepentingan antara manusia. Yang kedua berkenaan dengan kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini merupakan prinsip untuk kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Prinsip ini akan membantu untuk membentuk perpaduan antara negara kerana apa? Setiap bangsa Malaysia akan sayangkan negara, setiap bangsa Malaysia akan patriotik dan akan bersatu padu di bawah simbol raja sebagai simbol payung negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Apa maksudnya? Maksudnya setiap warga negara perlu terima, setiap warga negara perlu patuh, setiap warga negara perlu mempertahankan keluhuran perlembagaan yang mulia ini. Kita tahu nenek moyang kita sebelum merdeka, mereka semua duduk semeja untuk memastikan bahawa semua kaum bersatu padu di bawah kontrak sosial. Jadi pada hari ini tidak seharusnya mana-mana pihak mengganggu-gugat kontrak sosial kerana ianya boleh mengganggu-gugat kepada perpaduan negara. Akhir sekali, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kedaulatan undang-undang, rakyat mempunyai hak tetapi haruslah tidak melanggar perlembagaan negara, dan kesopanan dan kesusilaan ini semua pihak haruslah menjaga tingkah laku dan tata tertib mereka dalam pertuturan, dalam hubungan antara kaum.
Ya, baik, itulah dia. Saya rasa sudah cukup padat ya apa yang Encik Syahir kongsikan tadi ya. Terlapor rungkaikan kelima-lima prinsip rukun negara. Encik Syahir, kita tak mempunyai banyak masa. InsyaAllah kita akan hubungi Encik Syahir semula mungkin dengan topik seterusnya. Terima kasih Encik Syahir kerana sudi melapangkan masa bersama kami. Okey, baik. Baiklah, Terima kasih diucapkan. Ya, sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syahir Adnan, Ketua Pemuda Dewan Pemuda Ikatan Malaysia DPIM di atas kupasan topik berkaitan rukun negara itu tadi. Baik, sedikit info lah ya tentang rukun negara. Rukun negara ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bersempena ulang tahun kemerdekaan negara ke-13 susulan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Pembentukan rukun negara adalah langkah tepat dalam mengeratkan perpaduan dan prinsip itu kekal relevan sehingga kini meskipun sudah berusia 50 tahun. Teruskan semarak rasa kecintaan kepada negara melalui rukun negara. Saya Fatih Fuad, kita undurkan diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. My principle